Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada lagging sedikit tapi tak apa. Lebih kurang 2 saat saja. Okey. So, saya sambung. Malam tadi saya minta maaf sebab siang tu, hari Sabtu saya ada ceramah di Sekolah Menengah Sains Pasir Putih dari 8.30 sehingga pukul 1 lebih. So kat situ dia suara saya pun saya kan batuk kan, dia jadi hilang sedikit sebab saya seorang je masa tu, and then saya ada kerja sedikit, jadi saya cover malam ni lah. Kita cuba buat soalan, dan saya tahu soalan Perak ni memang tinggi sedikit, memang tinggi, tapi kita buat dengan guru. Kalau kita buat mana teknik berfikir tu supaya kita tidak stres lah. Okey. So, Madam buat bahagian B dahulu sebab kita tak tahu nak pilih dah. Kebanyakannya tinggi, semua tinggi. Okey, untuk bahagian B, bahagian B nanti kita perlu menjawab 2 daripada 3 soalan. Hari tu kita dah jawab soalan nombor 15. Kemudian kita jawab soalan nombor 13 pula. Kalau boleh kita belajar. Kalau dia suruh pilih 2, kita buat 2 je masa exam. Jangan buat banyak sebab masa menjawab hanya ada 2 jam. 2 jam tu sekejap. Kalau kita main TikTok 2 jam tu sangat-sangat sekejap. Kalau kita tidur lagi sekejap. Okey. So, dia ada juga soalan yang menguji pelajar membaca nota atau tidak, ada juga ni. Okey. So, soalan nombor 13A, rajah 11 menunjukkan 4 peristiwa. Dia dah labelkan nombor 1 sehingga nombor 4 Roman. Okey, kemudian soalan suruh kita klasifikasikan peristiwa 1, 2, 3, 4 tu sama ada dia sebagai, dia bagi dah pilihan sebagai pemboleh ubah rawak diskrit. Jadi soalan macam ni jangan tembak lah, jangan tak jawab. Jawab juga. Pemboleh ubah rawak diskrit atau pemboleh ubah rawak selanjang. Okay, dia suruh di ruangan jawapan. Nanti dia ada ruangan jawapan, nanti pelajar jawab sini. Okay, pelajar jawab di sini. Okay, so kalau kita tengok kata kunci dia, Madam tunjuk kat sini, apabila dia cerita tentang masa, masa ni dia bukan boleh dikira dalam bentuk bilangan. Masa ni dia pukul 1.15, 1.20, 1.30. Benda tu berterusan. So dia bukannya nombor-nombor bulat. Jadi kita katakan dia yang nombor 1 ini berada dekat table selanjar. Table selanjar, kita letak kat sini jawapan kita adalah yang pertama. Okay, sebab kita dah buat contoh tadi tentang masa. Masa memang dia bukannya lepas pukul 1 terus lompat pukul 2. Tak, dia ada lagi minit-minit yang dia perlu lalui sehingga dia dikategorikan sebagai pemboleh ubah rawak selanjar. So, saya letak dekat petak yang ini. Kemudian saya pergi tengok pula yang kedua. Bilangan kali nombor 6 diperolehi apabila sebiji dadu dibaling 5 kali. Bilangan nombor 6. Bila kita baling baling dadu, nombor 6 kita dapat tu berapa kali dia nak. Jadi nombor 2 ni adalah diskrit. Okay? Sebab menunjukkan bilangan. Kalau baling dadu, balingan pertama dapat 6, balingan kedua dapat 4, balingan ketiga dapat 6. Jadi 2 kali awak dapat nombor 6. Itu maksudnya bilangan kali. Jadi yang nombor 2, dia letak dia di bawah diskrit.
Jawapan ruangan dia bagi. Yang ini Madam letak nombor 2 adalah contoh untuk diskrit. Okey, tengok pula yang ketiga. Yang ketiga, dia cerita tentang bilangan kereta. Kalau kita ada kereta, contohnya kereta kita warna kuning. Okey, kemudian kita ada kereta warna pink. Dia tak ada kereta, tiba-tiba kereta ada suku je. Suku baru duk kat kilang. Tak boleh. Kereta, bilangan kereta berwarna merah. Bilangan kereta ni adalah nilai yang diskrit. Kalau kita baca penuh, bilangan kereta merah dalam kalangan 7 kereta di suatu kawasan parkir. So dia cerita tentang bilangan kereta. Bilangan kereta adalah diskrit. So saya buat terus yang nombor 4. Yang ini tadi diskrit. Yang nombor seseorang, mungkin dia tinggi ni. Mungkin orang seterusnya dia lagi tinggi. Dan ketinggiannya dia tak bolehlah 1 meter ngam-ngam, 2 meter ngam-ngam. Lepas tu 3 meter, mana macam tu kan. Dia biasanya contoh saya 1.51 sentimeter tinggi saya. Tinggi anak saya 1.50 sentimeter. Tinggi husband saya 1.53 sentimeter. Nilai tu dia berubah sikit-sikit, iaitu dikategorikan sebagai selanjar. Dia bukannya gandaan yang macam kita beli kereta, kita beli gula-gula. Bukan macam tu kalau ketinggian. Sebab itu kalau dalam kajian biologi, dia buat video bagaimana satu biji bercambah daripada ketinggian day 1, day 2, day 3, seminggu tinggi mana. So kita akan nampak daripada paparan video tu dia berkembang tapi sikit-sikit. Jadi dia adalah kategori selanjar. Okey. So saya senaraikan yang seterusnya diskrit tadi nombor 3, selanjar nombor 4. So daripada yang saya isi jadual ni, saya dapat markah 2 sahaja. Okey. Boleh ke kat situ? Boleh ke penerangan saya tu? Boleh. So saya teruskan. Okey, saya teruskan. Cuma kesian dekat pelajar yang buat soalan ni lah. Sekejap per 5, sekejap gandaan 8, 20 ni gandaan 5, 16 ni gandaan 8. So, pelajar kena fikir di luar kotak sedikit. Okay, pelajar kena fikir di luar kotak sedikit, tapi tak ada masalah, rasanya kita ada kalkulator lah. Okay. So tengok betul-betul bagaimana madam menggunakan, setengah pelajar dia tak tahu dah ni tajuk mana ni. Okey, tajuknya adalah tajuk taburan. Tajuk taburan kebarangkalian jenis binomial ataupun jenis diskrit kat sini. Okey, so dekat sekolah diskrit hanyalah binomial. Peringkat tinggi baru dia ada binomial and Poisson. Okey, tak apa. Yang paling penting apabila kita cerita tentang taburan kebarangkalian ialah kita tengok nilai kebarangkalian di bawah ni. So nilainya nanti kita tambah nilai kuning, kita tambah nilai biru, kita tambah nilai pink, tambah nilai purple dan tambah nilai hijau. Kita kena tambah semua nilai ni dan hasil tambah kita bersamaan dengan 1. Itu adalah ciri-ciri kebarangkalian. Cuma tajuk kebarangkalian ni awak tak belajar dalam AdMath. Biasanya awak belajar benda ni, sebutan ni dalam matematik biasa. Kalau tajuk taburan kebarangkalian dalam AdMath. Itu beza dia.
analisis tu nanti Madam baca. Madam nak share dengan pelajar macam mana kita nak tambah nombor-nombor yang pelik ni. Contohnya kalau pelajar nak cepat, ni nombor 5, ni nombor 20. Jadi 5 nak pergi nombor 20, dia kena darab dengan 4. Kalau nak cepat. Jadi Madam akan dapat, yang atas tu Madam darab dengan 4. Dia akan dapat 4P tolak dengan 12. Sebab Madam darab semua dengan 4. Barulah yang bawah ni jadi 20. Madam buat yang kuning, tapi Madam buat pecahan setara. P tolak 3/5 adalah 4P tolak 12/20. Madam terpaksa ikut yang warna purple sebab yang warna purple tu per 20. Okey, Madam susun yang purple dekat-dekat. Tambah 2P tolak 7 per dengan 20. So, Madam dah selesaikan 0 dengan 3. Okey, kemudian Madam tengok gandaan 8, 16. So, yang ini dah cantik sebab dia 16 kat bawah. Yang ini pun dah cantik 16. Jadi yang biru ni Madam terpaksa darab dia dengan 2. Kesannya dia akan dapat 2P tolak 4 per dengan 16. Okey, Madam tambah yang warna pink. 3/16. Madam tambah yang warna hijau. P tambah 1 per dengan 16. Yang ni Madam minta maaf lah sebab dia memang tinggi. Bukan Madam buat. Madam memang ambil soalan daripada negeri Perak. Okey. Kemudian markah dia berapa ni ya? Markah dia mungkin 2-2. Markah dia sikit macam mana kita nak tolong pelajar, saya cuba buat sikit lagi Okey, kat sini saya settlekan 4P dengan 2P ni, saya dapat 6P tolak 12 tolak 7 tolak 19. Saya sekalikan per 20 ni. Tambah 2P tambah dengan P tolak 4 tambah 3 tambah 1 semua sekali per 16 sama dengan 1. Dia bermain dengan algebra yang tinggi lah. Kalau pelajar ada masalah algebra, habislah dia kat sini. Okey, sampai sini boleh ke belum? Kalau tak faham boleh tanya Okey, Madam settlekan yang ini 6P tolak 19 per 20. Dah habis dah kecilkan ni. Tambah dengan 3P per dengan 16 sama dengan 1. Kalau pelajar nak tanya kenapa pula tak ada nombor-nombor tu. 3 tambah 1, 4. 4 negatif 4 jadi habis. 2P tambah P jadi 3P. So, Madam nak try. Madam tak, tadi Madam kira macam biasa. Madam nak try dengan pelajar ni. Manalah tahu kod-kod boleh guna kalkulator. Okey, pecahan. Huruf P tak ada. Madam terpaksa punya huruf X. 6X tolak 19. Madam mencuba sahaja. Per dengan 20. Kalau menjadi, Alhamdulillah. Tambah dengan pecahan 3P per dengan 16. Alfa sama dengan alfa sama dengan 1. Ya Allah. 1. Shift soft sekali. Shift soft sama dengan. Pelajar kena tekan shift soft 2 kali. 2 kali kena tekan. Baru pelajar dapat nilai X sama dengan 4. Tapi kita punya adalah nilai P lah. Okay, kita punya adalah nilai P. P kita sama dengan 4. Sebenarnya orang yang menanda, dia tak tahu pun kita guna kalkulator. Sebab dia nampak kita dah buat jalan kerja dan Madam ajar tadi cara guna kalkulator untuk cepatkan proses
sudahkan algebra. Kita nak buat math, kita tak mau algebra yang sangat banyak sebab dia mengelirukan pelajar. Kalau boleh you habiskan cepat, tekan calculator. Alright. Mama Z buka kepada soalan, silakan. Kalau ada yang mana yang boleh saya tolong, you tanya, baru saya faham you tak tahu di mana. Kalau saya, sebab saya dah mengajar 20 tahun. Okay, bila mengajar 20 tahun, saya tak perasan pelajar tak boleh di mana, kecuali pelajar berterus terang. Okey, ada soalan tak sini? Beres? Okey, tak ada. Okey, kita terus. Kita terus. Okey, sekarang Madam nak teruskan gantian nilai P kita 4. Kalau soalan B yang pertama kita tak dapat, maka B yang kedua pun kita kena kirim salam sahaja. Jadi sebab itu Madam ajar juga teknik tekan kalkulator. Saya tahu cikgu kita marah. Tapi kalau kita tak dapat nilai P, kita hilang semua markah. 4 tu habis. Jadi kena tahu juga kaedah penggunaan kalkulator bukan untuk meniru tetapi untuk kelangsungan hidup. Okay? Untuk kelangsungan hidup lah kita panggil. Kalau kita sesat di dalam hutan, dah tak ada makanan, kita nampak cicak tu sedap, kita makan je. Itu kita panggil ikhtiar untuk hidup. Okay? Kita dah, itu je makanan. Macam sama juga dengan orang Turki kan. Dia terpaksa seadanya makan apa benda yang ada di dalam tempat runtuhan dia itulah. Okay? Untuk terus bertahan kita panggil. So yang ini saya harap cikgu awak reda lah saya ajar gunakan kalkulator ni. Tidak rugi teknologi ni tidak rugi. Okey, apabila nilai P dapat, baru kita boleh teruskan soalan. Awak tengok Madam akan gantikan nilai P dengan 4. So, yang ini akan jadi 4 tolak 3. Dia akan jadi nilai di sini 1/5. P tolak 2. P tolak nilai kita 4. 4 tolak 2. So, saya tekan macam ni lah. Saya tolong pelajar. 4 tolak 2 per dengan 8. Oh, 1/4. Okey, di sini 1/4. Di sini alhamdulillah 3/16. Okey, di sana macam susah kita nak buat. Tak apa. Kita buat pecahan, kita buat 2 darab 4 tolak dengan 7 per dengan 20. 1/20. Okey, last kali 4 tambah 1 5/16. Kita terpaksa menggunakan nilai P seadanya. Tetapi katakanlah ditakdirkan memang nilai P tak dapat-dapat. Madam harap awak guna talian hayat yang terakhir. Okay, ini teknik kalau Madam sebagai pemeriksa. Tapi Madam pemeriksa yang Madam punya lah, bukan yang SPM punya. Madam ajar pelajar begini. Katakan nilai P you langsung tak ada. Awak let je lah. Let P sama dengan 2. Supaya awak boleh teruskan jalan kerja yang kedua. At least ada markah kaedah di situ. Daripada awak tinggal kosong. Okay? Tak dapat nilai P, awak anggaplah apa-apa nilai P, jangan pilih nilai yang pelik sangat. Nilai yang mudah sahaja. Iaitu talian hayat yang terakhir lah. Okey, sekarang Madam nak buat kebarangkalian X kurang dari 1. Nombor yang kurang dari 1 hanyalah nombor kosong. Nombor kosong kebarangkaliannya adalah 1/5. So, Madam pilih dulu probability X sama dengan 0. Jawapannya 1/5. Kemudian ada hubungan nilai OR di sini. Yang warna biru tu union. Union di situ bermaksud tambah. Okay, union di situ bermaksud tambah. Tambah dengan apa? Tambah dengan nombor yang lebih besar sama dengan 3. 3 pun masuk. 3 masuk dan lebih besar. 4 pun masuk. Jadi, Madam kena tambah kebarangkalian X sama dengan 3 tambah
kebarangkalian X sama dengan 4. Okey, untuk X sama dengan 3, kita dah dapat tadi nilainya ialah 1/20. Untuk 4, 5/16. So, kita tambah sahaja. Okay, tambah sahaja. 1/5 tambah dengan 1/20 tambah dengan 5/16. So, dapatlah jawapan 9/16. Okey, Madam buka kepada soalan. Silakan. Okay, kalau andainya tidak sempat untuk nombor 11 contohnya, sebab pelajar tingkatan 5 besok dia ada listening rasanya. Oral. Speaking. Ada speaking esok. Tertukar dengan muat. Muat kan ada banyak jenis kan. Okey. So, rasanya tak ada soalan ni. Okey, kemudian Madam nak buat soalan yang ketiga. Dia suruh kita lakarkan graf taburan kebarangkalian bagi X pada rajah 13 di ruangan jawapan. Okey, dia sediakan ruangan jawapan. Oh, baik soalan ni. Tetapi kita kena cari dulu nilai dia sebab nilainya dalam pecahan. Okey, nilainya dalam pecahan. Madam tukar dulu Apakah maksud 1/5? 1 bahagi 5. Nilainya adalah 0.2. Okey, Madam tukar ayat ini menjadi masa kosong, nilainya adalah 0.2. Apakah maksud 1/4? 1 bahagi 4 sama dengan tekan SD. Oh, semasa 1, 0.25. Lagi tinggi rupanya. Okey, apakah maksud 3/16? Maksudnya ialah 0.1875. So, semasa nilai 2, 0.1875. Dia rendah. Semasa nilai 3, apakah maksud 1/20? 1/20 ialah 0.05. Okey, apakah maksud 5/16? 5/16 sama dengan okey, 0. Semasa nilai 4, 0.3125. So Madam nak kena ada nilai-nilai ni. Okey, 0.25, 0.2 paling rendah iaitu okey, saya pergi ke bawah ni. Saya tak ingat tu nanti saya tanya awak. Okey, semasa kosong tadi berapa nilai dia? 0. Contohnya 0.2. Pelajar buat ... 0.2. Pelajar buat macam tu. Okey, kemudian semasa 1 nilainya 0.2 lebih sikit. Lepas tu ambil ni, kalau ada pembaris, ambil pembaris lah. Okey, buat ... Nilai di sini 0.25. Semasa 2, ingat tak nilai dia berapa tadi? 0.05 tak silap. Saya lupa 0.1875, sorry. Salah saya. Okey. 0.1875. Okey, tak boleh lebih pada 0.2. Sini. 0.1875. Kemudian nilainya adalah 0.05. Dan yang terakhir adalah nilainya adalah contohnya di situ. Okey, so nilainya adalah 0.3125.
Inilah dia graf. Inilah dia graf taburan kebarangkalian bagi X. Okey. Dia jadi macam cendawan tu yang tumbuh, cendawan jenis jarum. Okey. Tapi exam awak guna pen lah kan. Warna, awak jangan guna warna merah, awak jangan guna warna hijau lah. Warna merah untuk pemeriksa, warna hijau adalah khas untuk ketua pemeriksa. Warna purple pun tak boleh guna. Pelajar boleh guna warna hitam dengan biru. Sebab warna-warna lain khas untuk pemeriksa. Okey. Madam buka kepada soalan untuk melukis. Ada masalah ke tidak? Boleh, Wak? Boleh. Okey. So, kalau boleh, Madam try satu soalan lagi, nombor 11. Nombor 11. Cantik soalannya. Jangan tengok terigu terus buang daripada minda kita. Jangan. Tambah-tambah kalau soalan yang mudah begini, kita jangan set ada cos, ada tangent, ada sin, aku tak nak buat. Jangan. Kerana kadang-kadang soalan yang kita tak suka itu keluar dalam keadaan senang. Kemudian soalan kata sudut A, sudut B, dua sudut dalam sukuan yang sama antara 0 darjah dan 360 darjah. Maksudnya sukuan kita tu kalau A pada sukuan 2, B pun sukuan 2. Itu maksud dia. Okey, Madam nak kaji dahulu tentang sukuan. Okey, kuadran, tentang kuadran. Add sugar to coffee. Okay, so Madam nak cari nilai cos yang positif. Cos yang positif, dia mesti ada di sini. Dia mesti ada di situ. Kemudian, Madam nak kaji untuk tangent pula. Tangent, dia akan positif jika berada di sini, di sini. Katakan pelajar menganggap sudut B berada di sini, pelajar adalah salah. Kerana kedudukan B dengan A mesti pada kuadran yang sama. Jadi kuadran yang paling cantik adalah di sini untuk sudut B, kerana semasa di situ hanya cos sahaja yang positif. Tangent adalah negatif, bertepatan dengan sudut yang ditunjukkan bahawa dia adalah negatif. Negatif 3/4. Jadi, kuadran kita adalah kuadran yang keempat untuk A dan juga B. Seperti mana yang diberitahu oleh soalan, sudut A dan B adalah dalam sukuan yang sama. Itu mukadimah dia lah. Okey, sekarang Madam nak lukis sudut A dahulu. Okay, sudut A dahulu. Allah. Cikgu Mat lukis. Tak boleh lukis gitu kan. Kena lukis elok-elok. 90 darjah. Okey. Dan berada pada sukuan yang keempat. Nilainya 8/17. Okey, so saya kena lukis. Begitu. Dan mesti ada satu sudut tegak di sini. Dan di sini adalah sudut A. Bila kita cerita tentang cos, cos adalah kah. Iaitu adjacent adalah 8. Sebelahan adalah 8. Kah hypotenuse adalah 17. Jadi untuk mencari nilai opposite, kita guna teorem Pythagoras. Punca kuasa, yang pertama 17 kuasa 2, tolak dengan 8 kuasa 2. Sama dengan, jadi opposite bersamaan dengan 15. Okey, Madam buka dulu
kepada soalan, madam baru melukis kedudukan cos A. Boleh? Boleh. Okey. Okey, so madam akan senaraikan tentang benda ni lah. Yang pertama, cos A adalah adjacent per hypotenuse. Tangent A adalah TOA, opposite 15, A 8. Seandainya kita nak belajar cari sin, sin A adalah SOH. SOH bermaksud opposite 15 over hypotenuse. So, madam keluarkan 3 maklumat penting daripada gambar rajah. Itu baru madam lukis cos A. Okey, sekarang madam nak lukis tentang tangent B. Tangent B, tengok sudut dia sama, tapi kita tak boleh lukis pada paksi yang sama di situ sebab dia dua sudut yang berbeza. Cuma cluenya pada sukuan yang sama. Okey. Okey, so kat sini masih lagi sudut sukuan yang sama, tapi sekarang di sini adalah sudut B. Dia bagi dekat kita tangent B, tangent ialah TOA. Negatif 3, O is opposite negatif 3 kerana paksi Y tu ke bawah. Jadi negatif 3. A dia 4. Adjacent. Jadi kita dah belajar dekat sekolah. Cikgu sekolah kata kalau 3, 4, pasangan yang satu lagi ialah 5. Boleh terima madam tak buat teorem Pythagoras 5 tu sebab kita macam terhafal daripada form 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Kita terhafal. Okey, sekarang madam nak keluarkan 3 maklumat penting. Yang pertama, madam nak keluarkan cos B adalah kah. Okey? Kah adjacent per hypotenuse. Yang kedua, madam nak keluarkan tangent B. Soalan bagi dah sebenarnya, kita try sekali lagi. TOA. TO negatif 3, A 4. Soalan bagi yang tu saja madam ngajar. Kemudian sin B adalah SOH. SOH negatif opposite negatif 3, hypotenuse 5. So, madam keluarkan 6 maklumat penting. Kita tak nak guna semua tapi sebab madam mengajar, ala-ala mengajar, ada platform 4 ajar lebih. Okey, barulah nak jawab soalan. Wak. Madam nak jawab soalan A. Kita nak cari tangent A tolak B. Jangan risau, kita ada rumus. Okey, rujuk rumus. Sekejap saya tengok rumus nombor berapa. Okey, rujuk rumus nombor 37. Okey, rumus kita nombor 37 menyatakan bahawa bersamaan dengan tangent A. Okey, kalau guna tolak, dia suruh ambil yang bawah. Tolak dengan tangent B. Kemudian perkan dengan perkan dengan perkan dengan 1 tambah tangent A tangent B.
Ini rumus yang diberi, bukan medan hafal. Okey, kemudian kita masukkan nilai yang kita ada. Kita nak cari tangent A. Yang ini. Tangent A nilainya ialah 15. Okey, kita dah baca 15. Betul ke tangent tu 15? Ataupun medan tertinggal negatif tadi. Okey? Tambah ni negatif. Sebab dia bacaan ke bawah negatif. Baru perasan kita salah. So, tangent A negatif 15. Sebab dia bacaan paksi Y dia ke bawah, negatif 15 per dengan 8. Itu tangent A. Tolak dengan tangent B, ambil jawapan tadi. Tangent B negatif 3/4. Okey, kita per dengan 1 tambah tangent A tadi negatif 15 per 8 darab negatif 3/4. Kita nak kira dapat berapa. Okey, cara mengiranya, masukkan siap-siap pecahan dalam kalkulator. Okey, nilai di atas negatif 15 per 8. Okey, tolak kurungan tolak 3/4. Tutup kurungan. Di bawah 1 tambah kurungan negatif 15 per 8 darab negatif 3/4. Terus tekan. So, awak dapat negatif ke saya salah kat mana tekan? Betul-betul. Jawapannya negatif 36 per 77. Jawapannya tidak berapa cantik sedikit. Tapi betul lah. Ni betul. Okay, boleh? Dia memang tajuk trigonometri tetapi kategori mudah. Yang ini kategori mudah iaitu memasukkan nilai di dalam rumus sahaja. Okey, soalan B. Okey, soalan B iaitu tentang cosecant. Cosec. Tapi dia nak guna sudut separuh. Okey, sudut separuh. Mula-mula kita cari huruf yang ketiga. Okey, cari huruf yang ketiga. Menunjukkan benda ni ialah 1 per sin. Sepenuh huruf warna kuning tu kita nak huruf S. Okey, kita ambil huruf S. S stand for sin lah. Dan sudut kita, minta maaf, half angle. Okey, so sekarang ni Madam nak cari 1 per 1. Madam nak cari sin A per 2 secara berasingan. Dah dapat nanti Madam masukkan semula dalam rumus. Okey. So kita akan gunakan rumus. Madam tunjuk rumus ke awak nombor berapa tu ya. So rumus kita berada sebab kita nak guna sin ya. Kalau nak guna sin, kita akan guna rumus nombor 33. Ya, rumus 33 iaitu cos 2A sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Okey, Madam terpaksa guna rumus ni sebab Madam nak buat di sini ada double angle, di sini ada half angle. Supaya Madam boleh tukar kepada cos 1A sama dengan 1 tolak 2 sin separuh daripada A adalah A per 2. Madam terpaksa ambil rumus 33. Lepas tu Madam modify untuk menerbitkan rumus separuh. Boleh terima ke Madam ajar
Modified gitu. Sama kan cikgu sekolah kan yang ini? Okay, ready? Ready Madam nak jadikan sign sebagai tajuk. Sebab ni sign sebagai tajuk. Sign ini sebagai tajuk. So Madam nak ubah suai. Madam ubah 2 sin kuasa 2A per 2 sama dengan 1 tolak cos A. Selesai di situ. Warna merah. Sin kuasa 2A per 2 adalah 1 tolak cos A per dengan 2. Okay, sikit lagi kuasa 2. Sin A per 2. Seperti yang warna kuning dah jadi sekarang. Okay, bersamaan dengan nak hilangkan kuasa 2, maka muncullah square root. 1 tolak cos A per dengan 2. Dan tadi Madam dah cari dah nilai cos A. Ni cos A. 8 per 17. So Madam masukkan ke dalam rumus nilai 8 per 17. Okay, masukkan dalam rumus sikit lagi. Yang tadi sabar sikit lagi. Sama dengan square root 1 tolak berapa tadi? 8 per 17 per dengan 2. Lepas tu tak payah kira dah kalkulator semuanya. Square root pecahan. Square root pecahan. Di atas 1 tolak 8 per 17. Di bawah 2. Tekan je sama dengan. Awak dapat jawapan begitu. Okey, sikit lagi sabar. Saya salin Jawapan dia adalah 3 punca 34 per dengan 34. Jangan potong Seperti yang Madam janji tadi, Madam cari dulu. Nanti Madam akan masuk semula jawapan ni dalam ni. Madam masuk semula. Jadi satu perjawapan ini, satu perjawapan ini, 1 per sin A per 2 adalah 34 yang kuning ni naik ke atas per dengan 3 punca 34. Dapat gini mula-mula. Tapi kalau awak perasan, tingkatan 4 awak ada belajar tajuk indeks, cert dan log. Semasa awak belajar tajuk cert tidak dibenarkan berada di bawah sini. Jadi cara nak hilangkan dia, kita kena darab dengan diri sendiri. Kita kena darab dengan diri sendiri. Kalau yang warna biru tu punca 34, darab dengan punca per 34 atas dan bawah. So kita tengok kesannya bila kita darab. 34 yang kuning. Kemudian ada nilai punca 34 yang hijau. Per dengan kita ada 3. Dan kalau tak yakin tekan kalkulator. Punca 34 darab punca 34 sama dengan. Awak akan dapat nilai di bawah adalah 34. Maka awak boleh matikan benda yang sama iaitu warna purple. Jawapan akhir kita ialah punca 34 per dengan 3. Gitu cara nak buat dia sebab awak dah mula belajar tajuk cert. Dulu kala tak apa. Zaman awak dah tak boleh. So, kita dah selesai soalan nombor 11 dengan soalan nombor 13. Kalau ada soalan silakan. Kalau tak ada, kita mungkin jumpa lagi hari esok lah, esok hari Senin. Okay, macam mana? Ada soalan ke tidak? Dah, tak ada Okay.
So kalau tak ada, kita jumpa besok hari.